Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Ting Suhi, pensyarah-pensyarah dan juga rakan-rakan. Pada pagi ini, saya akan membentangkan proposal defense untuk projek tahun akhir. 1. Nama saya Cynthia Anna Clifford Minik dengan nombor matriks 83566. Tajuk kajian saya ialah disfemisma kepada eufemisma dalam komunikasi lisan masyarakat Bidayuh Serian. Untuk pengenalan, bahasa adalah alat komunikasi yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam budaya Bidayuh Serian, penggunaan kata yang sopan amat ditekankan untuk mengelakkan konflik sosial dan menjaga keharmonian masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat Bidayuh Serian menggantikan ungkapan yang dianggap kasar atau disfemisma dengan ungkapan yang lebih halus iaitu eufemisma. Permasalahan yang dijumpai dalam kajian ini adalah kajian terdahulu mengenai masyarakat Bidayuh Serian banyak tertumpu kepada aspek budaya dan tradisi, seperti busana dan juga tarian. Namun, kajian mengenai bahasa, khususnya penggunaan eufemisma dalam komunikasi lisan, masih terhad. Contohnya, bagaimana kata-kata kasar boleh menyinggung perasaan atau menimbulkan konflik dalam masyarakat. Oleh itu, kajian ini akan memberikan fokus sepenuhnya kepada penggantian disfemisma kepada eufemisma yang mencerminkan norma kesopanan masyarakat Bidayuh Serian. Kajian ini mempunyai dua objektif utama. Objektif yang pertama iaitu mengelaskan kata eufemisma yang menggantikan disfemisma dalam bahasa Bidayuh Serian berdasarkan 9 konsep penggunaan eufemisma dalam teori Allen dan Burish 1991. Manakala, objektif yang kedua iaitu menghuraikan penggunaan eufemisma ini dalam komunikasi lisan masyarakat Bidayuh Serian dengan menggunakan teori relevance Sperber dan Wilson 1986 dan juga rangka rujuk silang yang diperkenalkan oleh Kempson 1986. Dalam kajian ini, terdapat beberapa rujukan penting yang menjadi asas kepada pemahaman eufemisma dan disfemisma. Yang pertama, iaitu kajian yang dilakukan oleh Hamidah Abdul Wahab, ITAL 2020. Kajian ini akan mengkaji eufemisma perceraian dalam masyarakat Melayu Sarawak. Dan dalam kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan eufemisma seperti metafora dan metonimi untuk menggambarkan konsep perceraian secara lebih sopan seperti putus hubungan dan juga kehilangan. Kajian kedua yang dilakukan oleh Anis Asnira Muhammad Faizal ITAL 2024 yang menumpukan penggunaan eufemisma dalam masyarakat Iban di Kampung Sampun Kelili. Dalam kajian ini, beliau mendapati bahawa masyarakat Iban masih mengutamakan tutur kata yang sopan, terutamanya dalam domen seperti kemarahan dan juga kematian. Kajian luar negara yang dihasilkan oleh Mulyadi ITAL 2019 yang menganalisis penggunaan eufemisma dan disfemisma dalam berita yang disampaikan oleh detik.com di Twitter. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan ekspresi figuratif, sirkumlokusi dan kolokial untuk menampilkan maklumat secara neutral. Kajian yang terakhir merupakan kajian yang dilakukan oleh Suziana Ritos ITAL tahun 2020. Kajian ini meneliti penggantian disfemisma kepada eufemisma dalam komunikasi masyarakat Bidayuh di daerah Bau. Hasil kajian menunjukkan bahawa eufemisma banyak digunakan untuk isu seperti anggota tubuh badan, kematian dan hal kewanitaan untuk menjaga kesopanan. Dalam bahagian metodologi kajian, pengkaji akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrumen temu bual secara tidak formal. Responden akan dipilih berdasarkan pendekatan norm dan juga NORF. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian bahan, temu bual, transkripsi dan analisis data berdasarkan teori Allen dan Burish serta teori relevance dan juga rangka rujuk silang. Contoh data yang dipamerkan iaitu yang pertama, ungkapan disfemisma bagi kaki adalah bangkai namun digantikan dengan eufemisma iaitu kajak yang bermaksud kaki dalam bahasa Bidayuh Serian. Dalam penjelasan ini, perkataan bangkai dianggap kasar kerana ia merujuk kepada benda tidak bernyawa, manakala kajak merujuk kepada perkataan yang lebih sopan untuk merujuk kepada kaki.
Yang kedua yaitu ungkapan disfemisma bagi mencerminkan sifat seseorang iaitu bodoh. Perkataan bakok digantikan dengan eufemisma kaik batul. Dalam penjelasannya, bakok dianggap menghina manakala kaik batul adalah lebih halus dan diterima dalam interaksi sosial. Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan eufemisma dalam masyarakat Bidayuh Serian memainkan 3 peranan utama iaitu menghormati adat dan norma masyarakat, mengelakkan konflik sosial dan memartabatkan bahasa Bidayuh. Sebagai contohnya, dalam isu kematian, perkataan kabes yang kasar digantikan dengan magan yang lebih sopan dan menghormati keluarga si mati. Hal ini menunjukkan bahawa eufemisma menjadi mekanisme penting untuk menjaga hubungan sosial yang harmoni dalam masyarakat. Sebagai rumusan, kajian ini memberikan tumpuan kepada bagaimana disfemisma digantikan dengan eufemisma dalam komunikasi harian masyarakat Bidayuh Serian. Penggunaan eufemisma bukan sahaja mencerminkan nilai budaya dan norma kesopanan, tetapi juga penting untuk menjaga keharmonian sosial. Kajian ini diharapkan akan memberi kesedaran kepada generasi muda mengenai pentingnya penggunaan bahasa yang lebih sopan dalam kehidupan seharian sekaligus memartabatkan bahasa Bidayuh. Sekian, terima kasih.